Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi mudzakarah kitab Matan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang telah kita sampai pada perbahasan sunat-sunat puasa. Faslun yustahabbu ta'jil al-fitri inda tayaqqun al-ghurub. Sunat-sunat puasa banyak yang disebut dalam kitab ini sebahagian daripadanya. Disunatkan sebelum kita masuk matan, dalam syarah tersebut disunatkan bagi orang yang berpuasa ini, sama ada Ramadan ataupun selain Ramadan, makan tanawul al-muftir atau al-mufattir, makan sesuatu untuk membatalkan puasanya. Adapun al-fitru, dengan mana terkeluar daripada puasa, itu akan terhasil dengan semata-mata masuknya maghrib. Itu bukan di bawah ikhtiar manusia. Bila masuk maghrib, maka seseorang tu telah dianggap sebagai telah keluar daripada puasa. Yang sunatnya ialah makan sesuatu. Adapun husul al-khuruj min as-shaum, itu yahsul bil ghurub biduni ikhtiyaril insan. Okey, yustahabu ta'jil al-fitr, sunat menyegerakan berbuka. Bila sunat menyegerakan berbuka, inda tayaqqunil ghurub, kalau yakin matahari dah terbenam, maknanya yakin dah masuk maghrib, ataupun dhan, maksudnya maghrib dengan tanda-tanda yang kuat, dengan tanda-tanda yang kuat. Contohnya azan, dalam 10 masjid dengar azan keliling tu, dia pakat dengar orang belakang azan, sini azan, situ azan, sini azan. Tu tanda yang kuat lah tu, yang mengatakan masuknya maghrib. Ataupun dah terlalu gelap, itu tanda yang kuat yang menunjukkan maghrib telah masuk. Jadi bersegera berbuka. Okey, wa an yakuna bi thalathi tamarat, sunat berbuka dengan 3, kita baca dalam syarah, bi thalathi rutabat, dengan 3 rutab. Rutab ni kurma yang basah. Kalau tidak ada rutab, maka cari 3 biji tamar. Sama kita makan itulah kurma yang kering. Tak. Kalau tidak ada juga 3 biji kurma yang kering, maka kita makan sebiji kurma yang basah. Tak ada juga, bawalah fabita muratin, dengan 1 biji kurma yang kering. Jadi itu turutannya. Pertama 3 biji rutab, yang kedua 3 biji tamr, yang ketiga 1 biji rutab, yang keempat 1 biji tamr. Kalau tidak ada juga, fa in ajaza anhuma falma, kalau tidak ada juga rutab, tidak ada juga tamar, maka falma, buka dengan air. Dalam khabar yang sahih disebut, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma' fa innahu tahur. Kalau salah seorang daripada kamu berpuasa, maka berbuka dengan tamar. Kalau tak jumpa tamar, maka dengan air. Fa innahu tahur, sesungguhnya itu tahur, bersih dan boleh membersihkan. Okey. Okey. Yang kita sebut itu turutan itu ialah untuk kita dapatkan pahala yang paling sempurna. Sunnah yang paling sempurna. Adapun aslu sunnah, semata-mata sunnah, telah didapati dengan kita berbuka dengan makan apa sekalipun. Okey, selepas 3 ni, kalau tidak ada air juga kita makan zabib, kismis. Kalau tidak ada juga ialah halwa. Halwa ni benda-benda yang manis yang disentuh oleh api, yang dibakar oleh api. Okey, baca terus. Wa yusannu an yaqula indahu ay inda iradati wal aula ba'dah. Sunat kita baca doa ni, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu, dhahaba adh-dhama wa batalat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala. Doa ni sunat kita baca bila, sama ada sebelum kita makan ataupun selepas kita berbuka. Maknanya makan dulu, sebiji 2 biji kurma, baru kita baca doa ni. Yang lebih aula, yang lebih afdal, kita baca doa ni selepas kita makan, selepas kita berbuka. Sebab doa ini datang dalam bentuk fi'il madhi. Allahumma laka sumtu, ya Allah, untuk kamu aku telah berpuasa. Jadi aku telah berpuasa, maknanya kita dah puasa, kita makan, boleh habis puasa, boleh kita sebut Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ke atas rezeki kamu telah aku berbuka.
Tak, kalau kita belum makan, tak sesuai lah dikatakan telah aku berbuka. Tak, sebab tu aulanya kita baca doa ni selepas daripada kita makan. Okay, kalau kita baca doa ni sebelum kita makan boleh. Tapi Allahumma laka sumtu tu dengan takdir apa dia? Allahumma laka sumtu, itu betul lah. Ya Allah, untuk kamu aku telah puasa. Wa ala rizqika aftartu, maknanya wa ala rizqika aradtul iftar, ke atas rezeki kamu aku ingin berbuka. Lepas baca doa boleh kita berbuka. Jadi doa tu kenalah. Wa ala rizqika aftartu ai wa ala rizqika aradtul iftar, ke atas rezeki kamu aku ingin berbuka. Lepas baca doa kita pun berbuka. Tu boleh Okey, kita baca doa ni sekalipun tidak ada dhamak. Dhamak ni dalam doa tu disebut zahabaz dhamak, telah hilangnya dahaga. Kita tak dahaga pun, sunat juga baca doa ni. Sekalipun kita berbuka bukan dengan air, yang menghilangkan dahaga ni air. Kita berbuka bukan dengan air, tak ada air, juga sunat kita baca doa ni. Ittiba'an lil warid idil murad hina idzin dakhala waqtu dhalik. Sebab nak ikut apa yang telah warid daripada Nabi. Yang kedua, kerana murad daripada hadis ini ialah telah masuk waktu untuk hilangnya dahaga. Telah masuk waktu. Adakah hilang dahaga betul? Boleh jadi tidak hilang dahaga betul sebab kita tak minum air lagi, ataupun tak minum air langsung, tapi telah masuk waktunya. Jadi kenalah doa tu. Okey. Sunat juga kita niat berpuasa ketika mana berbuka. Mana dah berbuka niat puasa. Tu niat berpuasa. Untuk esok hari lah. Takut lupa niat pula lepas-lepas tu. Lepas tu ketika sahur ulang balik niat. Sunat ulang balik niat. Sebab ada khilaf. Ada khilaf pada sahnya niat yang mula-mula kita niat selepas berbuka itu. Terutama kalau kita dah buat sesuatu perkara yang membatalkan puasa. Kita niat, lepas tu kita jimuk bini, kita niat, lepas tu kita makan pula. Sahur sekarang sunat kita ulang balik niat. Sebab apa? Bila kita buat satu perkara yang membatalkan puasa, antara niat dengan sahur, tak ada pendapat kata niat yang mula-mula kamu niat tadi tu ketika mana kamu berbuka batal. Jadi kena niat balik ketika sahur. Jadi nak raikan khilaf, kita niat ulang balik niat ketika mana kita bersahur. Wa tafdirus saimin, sunat juga kita bagi orang yang berpuasa ni berbuka dengan makanan daripada poket kita. Kita bagi tamar ke, satu teguk air ke. Kalau satu hidangan lagi comel lah. Cumanya memadai kalau kita bagi kurma sahaja ataupun air sahaja kawan tu minum. Tak, dalam sebuah hadis sebut dapat pahala sebiji macam orang yang itu. Orang tu pahala puasa 100%, kita pun dapat pahala puasa 100% macam dia. Sebab apa? Sebab kita bagi dia berbuka dengan makanan daripada duit kita. Daripada duit kita. Kalau seseorang itu melakukan perkara yang membatalkan pahala puasa. Contoh, saya melakukan perkara yang membatalkan puasa, mengumpat, mengejek, menghina apa semua tu batal pahala puasa. Tapi saya bagi orang lain berbuka. Tak. Saya bagi tok guru berbuka dengan makanan saya beli. Ketika itu saya tetap dapat pahala tok guru tu. Saya pahala puasa tak ada. Tapi pahala tok guru tu tak, saya dapat. Pahala puasa tok guru tu saya dapat juga. Tak. Lepas tu sunat lah bila kita makan di rumah orang lain, rumah tetamu, sama ada rumah ibu bapa kita, rumah jiran kita, rumah kawan-kawan kita, tak, bila dia ajak berbuka rumah mereka, kita bacakan doa ini. Akala ta'amakumul abraru asallat alaikumul malaikatu al-akhyaru aftara indakum as-saimuna. Begitu. Wa an yakula ma'ahum, kita bagi orang lain berbuka dengan duit kita dan kita makan sekali dengan mereka, duduk sekali dengan mereka makan. Sebab tu lebih tawaduk. Tak. Dan juga lebih menutup lebih menjaga hati mereka lah. Terutama kalau orang miskin, kita bagi mereka berbuka dengan duit kita.
Tak, kita duduk sekali bersila dengan geng-geng tu makan sekali. Mereka rasa seronok sangat tak. Was-suhur, sunat juga suhur. Suhur dengan dhammis sin, as-suhur baca. Iaitu perbuatan makan pada waktu sahur. Adapun as-sahur dengan baris atas sin tu, itu makanan yang kita makan. Jadi sunatnya apa? Sunatnya kita makan. Yang sunat perbuatan makan pada waktu sahur. Pada waktu sebelum subuh tu lah. Bukan makanan tu sunat. Kita tak boleh sifatkan hukum ke atas zat. Babi haram, babi tidak haram. Yang haram makan babi, perbuatan makan itu. Zina haram, zina tak haram. Perbuatan kita berzina tu haram. Tak. Tu jadi zina tu perbuatan dah lah. Tak boleh berlaku. Contoh yang lebih jelas babi tadi tu. Boleh? Babi tu. Emas haram. Emas tak haram. Yang haram lelaki pakai emas. Jadi perbuatan itu disifatkan dengan hukum haram halal. Jadi kat sini yang sunat ialah perbuatan bersahur. Makanan sahur itu tidak disifatkan dengan sunat haram halal, tidak. Sebab apa sunat sahur? Sebab barakah. Dan Nabi ada perintah suruh bersahur. Nak dapat aslu sunnah memadai walaupun seteguk air dapat pahala sunat. Bersahur itu. Masuk waktu sahur selepas paruh masa kedua malam. Contohnya malam tu ada dalam 8 jam. Lepas 4 jam pertama, tak masuk 4 jam kedua, itu dah masuk waktu sahur. Dengan mana siapa-siapa yang makan pada 4 jam pertama dengan niat sahur, maka tidak dapat pahala sahur. Apa hikmah sahur ataupun suhur? Hikmahnya ialah nak kuatkan badan untuk puasa esok hari, dan juga untuk berbeza pendapat ataupun berbeza perbuatan dengan ahlul kitab. Ahlul kitab mereka tidak bersahur. Kita nak lain dengan puak-puak ni, maka kita bersahur. Tak? Jadi bila kita sebut hikmah kepada suhur itu dua, at-taqawi wa mukhalafatu ahli kitab, maka illah kepada sunat sahur itu dua. Untuk kuatkan badan, yang kedua untuk mukhalafatu ahli kitab. Jadi di sini illah muta'addidah. Illah muta'addidah ni maknanya setiap satu illah tu cukup memadai tak untuk dikatakan sebagai illah. Oleh sebab itu disunatkan juga bersahur bagi orang yang kenyang. Kita dah kenyang dah. Tak. Jadi untuk taqawiyan ibadah tu tak ada dah. Sebab kita dah memang kenyang, dah kuat untuk puasa esok hari. Tapi sunat juga sahur sebab apa? Nak mukhalafatu ahli kitab. Boleh. Berbeza dengan Imam Ramli. Imam Ramli kata hikmah sahur ni nak kuatkan badan sahaja. Jadi bila nak kuatkan badan sahaja, maka bila orang tu dah kenyang, tak perlu sahur dah lah, sebab badan dah kuat. Tapi menurut Imam Ibn Hajar, tak, illah kepada sunatnya suhur itu dua. Pertama taqawi, yang kedua ialah mukhalafatu ahli kitab. Jadi sekalipun tak ada satu illah, maka satu illah lagi tu dah memadai untuk dikatakan sunat kita bersahur, untuk dapatnya mukhalafah ahli kitab. Itu apa tu kalau kita sebut illah itu illah mutaaddidah. Illah mutaaddidah. Sahur pun sama macam berbuka lah. Sunat start dengan rutab, tak ada rutab, lepas tu tamar, kalau tidak ada tamar mulakan dengan air dan seterusnya. Wa ta'khiruhu, sunat suhur dan juga sunat ta'khir suhur. Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salah. Telah sahih daripada sahabat mengatakan apa, kami bersahur dengan Nabi, kemudian kami berdiri untuk sembahyang. Wa kana qadru ma bainahuma 50 ayat. Antara habis sahur dengan nak sembahyang tu 50 ayat. Itu. Ini dalil kepada sunatnya kita imsak. Kita berhenti lebih awal sebelum azan subuh, 10 minit sebelum azan subuh dah berhenti dah daripada makan dan minum. Daripada hadis ni lah. Okey. Boleh. Jadi sunat juga kita takhirkan suhur malam yaqa' fi syak, selagi mana tidak menyebabkan syak pada tulu'ul fajr. Mana jangan terlalu lambatkan sahur sampai kita syak dah masuk subuh ke belum, sampai tahap lagu tu tak. Begitu tidak disunatkan. Kalau dah sampai kalau menyebabkan sampai wujudnya rasa syak, maka kita tinggalkan
takhir itu. Kita percepatkan sikit untuk bersahur. Begitu. Jadi sahur ni sunat lambatkan sahur. Selagi mana tidak menyebabkan kita syak dah subuh ke belum. Jadi nak makan pun bersalah. Kalau makan kan subuh dah. Tapi rasa macam tak yakin subuh lagi, masih dalam waktu sahur. Belum subuh. Tak. Jangan sampai ke tahap syak lagu tu. Kalau menyebabkan ataupun boleh mengundang kepada rasa syak itu, maka moleknya kita sahur lebih awal lah, supaya yakin betul ketika kita makan itu subuh belum masuk. Da'ma ya ribuk, dalam sebuah hadis sebut, tinggalkan apa yang meragukan bagikah kamu. Okey. Wal ightisal in kana alaihi ghuslun. Begitu juga sunat ightisal, mandi wajib kalau ke atas seseorang itu mandi. Ightisal sini lebih umum. Wal ightisal in kana alaihi ghuslun, sunat mandi kalau ke atasnya mandi, sama ada mandi janabah ataupun mandi selain janabah. Mandi sunat ke ataupun mandi wajib. Tak, sunat kita mandi dulu. Allah alam sini. Min janabatin atau ghairi janabah. Ghairi janabah apa? Boleh jadilah janabah tu disebabkan jima', keluar air mani tak. Kalau haid, nifas apa semua tu, suci daripada haid, suci daripada nifas, kita panggil nama lain tak, bukan janabah. Ni sunat kita mandi sama ada pada tubuh badan kita ada janabah ataupun selain daripada janabah. Seperti haid, nifas, suci daripada haid, suci daripada nifas, sunat kita mandi sebelum subuh. Supaya kita boleh kerjakan puasa dalam keadaan suci. Dan agar air tidak masuk ke dalam telinga, ke dalam dubur. Kalau kita mandi waktu siang, air masuk ke dalam telinga, ke dalam dubur, sekalipun dalam mazhab Syafi'i tak batal lah, sebab berpunca daripada perkara yang makmur. Tapi boleh jadilah ada pendapat lain kata batal, Allah alam. Sebab tu kita moleknya mandi sebelum subuh. Dan juga nak raikan khilaf, nak keluar daripada khilaf Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan wajib mandi sebelum subuh. Sebab hadis sahihain menyebut man asbaha junuban fala shaumalah. Siapa-siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan junub, maka tidak ada puasa baginya. Mana tidak ada haqiqatus shaum, mana puasa tidak sah. Itu di sisi imam ataupun sahabat Nabi Abi Hurairah. Cuma hadis ini ditakwilkan ataupun ditakwilkan oleh ulama Syafi'iyah dengan fala shauma kamilun lah, tidak ada puasa yang sempurna. Dengan mana puasa tu ada, hakikatus shaum tu ada, cuma pahala puasa yang sempurna tu tidak ada. Mana ada kekurangan sikitlah bila mana kita mandi selepas daripada subuh. Ataupun mansukh hadis ni. Wa yata'akkadu lahu tarkul kadhib wal ghibah. Dituntut untuk meninggalkan menipu dan mengumpat. Meninggalkan mengumpat dan menipu dan perkara-perkara yang jahat yang lain, namimah dan sebagainya. Tak, itu wajib. Cuma tuntutan wajib tu lebih dituntut dalam bab ini. Ataupun kita boleh sebut wajib li dzatihi wa yusannu min haitsu shaum. Sebagaimana disebut dalam syarah, wa yata'akkadu lahu ay lis-sha'im min haitsu shaumu wa in wajaba li dzatihi tarkul kadhib wal ghibah. Jadi wajib li dzatihi, tinggalkan kadhib, ghibah, namimah, musyatamah. Tapi min haitsu shaum yata'akkad tarukuhuma. Sekalipun tipu ataupun sekalipun tipu dan mengumpat yang diharuskan. Ada hukum kadhib dan ghibah ni tak, bukan haram semata-mata, ada waktu harus. Contoh kita menipu untuk perbaiki hubungan dua orang yang bergaduh, ataupun kita menipu sebab kita dizalimi. Tak, kita nak lagi daripada dizalimi. Harus kita menipu
ataupun mengumpat. Cumanya pada bulan puasa sunat juga kita tinggalkan, sekalipun kadzib dan juga ghibah itu diharuskan ketika itu. Berbeza kalau menipu dan mengumpat yang wajib. Contoh menipu dan mengumpat, tak, untuk kita selamatkan orang yang dizalimi. Kalau kita tak menipu, ada orang dizalimi itu akan dibunuh. Tak, disula, dibuat zalim lah. Itu wajib tu. Kita menipu untuk selamatkan orang tu. Tak, ketika itu walaupun bulan puasa wajib kita menipu. Begitu juga kalau orang tanya kita tentang si fulan, tak, dia nak kahwinkan anak dia dengan si fulan, dia tanya kita bagaimana perangai si fulan. Kita tahu perangai si fulan tu tak berapa nak elok, kita beritahu orang tu atas nama nasihat. Tak, wajib kita bagi tahu. Itu ghibah yang diharuskan. Begitu. Okey, kalau seseorang tu mengumpat, apa yang akan jadi? Dia akan dapat dosa mengumpat, dan puasa dan pahala puasa terbatal. Terbatal. Menurut Imam Auza'i, bukan pahala puasa, malah puasa-puasa tu terbatal. Dan itulah qiyas mazhab Ahmad. Kata terbatal juga puasa. Cuma mazhab Syafi'i mengumpat, mengejek, menghina, bergaduh apa semua tu tidak membatalkan aslus saum, dengan mana puasanya sah, tak perlu qada dah nanti. Tapi pahala puasa tak ada. Pahala puasa tidak ada. Lepas tu hadis yang sebut khamsun yufattirna as-saima al-ghibatu wan-namimatu wal-kadhibu wal-qiblatu wal-yaminul fajirah. Hadis tu batilun, sebagaimana disebut al-Imam An-Nawawi dalam Majmu'. Kalau kita katakan hadisnya sahih sekalipun, maka dimaksudkan dengan 5 perkara yang membatalkan puasa itu ialah membatalkan pahala puasa, bukan puasa itu sendiri. Okay. Kalau seseorang tu mengumpat, lepas tu dia bertaubat, pahala puasa tak kembali dah kepada dia, terbatal begitu ya. Cuma ni saya tak berani nak sebut lah, adakah terbatal semua sekali pahala puasa? Tak. Contoh dia mengumpat dalam 3-4 minit mengumpat, dia puasa selama 8 jam 10 jam. Tak. 3-4 minit mengumpat tu adakah membatalkan semua pahala puasa? Saya rasa tidak seperti itulah. Tidak kedekut ataupun tidak terlalu syadid lah dalam bab ni. Dia mengumpat sekejap, tiba-tiba dia bertaubat, lepas tu dia penuhkan hari tu dengan ibadat pula. Adakah disebabkan mengumpat 2-3 minit tu terus membatalkan pahala puasa secara keseluruhan? Wallahu alam, saya kata tidak. Apa itu? Membatalkan pahala secara keseluruhan, cuma membatalkan pahala ketika mana dia mengumpat tu. Sepatutnya dapat pahala, tapi sebab dia mengumpat dapat dosa. Terbatal pahala puasa ketika itu. Tapi saat-saat lain yang dia tidak mengumpat, kekal pahala tu dapat. Cumanya perlu tengok balik nas. Itu tafaquhan minal faqir. Wa yusannu tarku asyahwat, sunat juga meninggalkan syahwat. Syahwat yang macam mana? Yang mubahah. Syahwat yang muharramah haram. Tak. Meraba-raba bini sampai takut keluar air mani, ataupun sentuh orang asing dengan bersyahwat, itu haram. Yang diharuskan itu ialah syahwat al-mubahah. Bila diharuskan syahwat mubahah, sunat juga kita tinggal. Seperti apa? Kita tengok benda-benda cantik, tak? Tengok bini kita cantik, tengok. Sunat tinggal tengok bini kalau bini kita comel sungguh bulan Ramadan. Ataupun kita cium bau-bau yang wangi, kita sentuh benda-benda yang molek. Tak, itu semua kita tinggalkan. Syahwat-syahwat yang mubahah itu kita tinggalkan. Sebab apa? Sebab Ramadan ini dia punya hikmahnya ialah untuk memutuskan, mematahkan hawa nafsu. Jadi perkara-perkara yang kita buat tu sedikit sebanyak menarik balik hawa nafsu kita. Okey, fa in syatamahu ahadun tadhakkara annahu shaimun. Kalau seseorang itu diumpat ataupun dimaki hamun, maka apa dia nak buat? Tadhakkara annahu shaimun.
dia kena ingat yang dia tu sedang berpuasa. Maknanya ingat dia tu sedang berpuasa dan jangan balas baliklah orang mengumpat dia, orang maki dia. Dan kalau dia zan ataupun yakin tidak datangnya unsur riak, maka sunat dia kata inni saim, aku sedang berpuasa. Inni saim, ulang 3 kali. Tapi kalau dia takut dia sebut inni saim tu datang riak, maka dia duduk diam-diam dalam hati dia kata inni saim, maka aku boleh layan pokok ni, aku nak beransur. Kalau kita lawan balik, habis pahala kita pun terbatal. Jadi kalau tidak takut riak, sunat kita hadir ke dalam hati inni saim, sunat juga kita sebut dengan lidah inni saim. Kalau kita nak pilih salah satu, guna hati ke ataupun guna lidah, maka sebut guna lidah inni saim. Itu pun kalau tidak takut riak. Sebab bila kita sebut inni saim guna lidah, automatik dalam hati pun telah hadir inni saim itu. Fatarkul hijamah, sunat juga kita tinggalkan berbekam. Sunat kita tinggalkan berbekam. Sunat juga kita meninggalkan bekam orang lain. Jadi 2 sunat. Kita tidak berbekam dan kita tidak berbekam orang lain. Maknanya kalau kita berbekam makruh, kalau kita bekam orang lain pun makruh juga. Nak keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan bekam itu membatalkan puasa. Nabi sebut aftara hadan. Orang ni dua-dua batal. Orang ni berbekam, orang ni dibekam, dua-dua batal. Tak, cuma hadis tu cuma lepas tu diberi rukhsah lah untuk melakukan hijamah. Tak. Cuma kekal ada khilaf yang mengatakan batal. Jadi nak raikan khilaf kita sebut sunat kita jangan berbekam. Okey. Wa tarku al-madghi, begitu juga sunat kita tinggalkan mengunyah satu perkara yang tidak ada rasa, seperti lubanu zakar, chewing gum tu lah, yang apa kemenyan Arab tu. Tak, itu tidak ada rasa apa-apa tu. Sunat kita jangan kunyah benda tu. Kalau kunyah pun tak batal sebab tidak ada rasa. Kecuali lah kalau chewing gum tu hancur sikit ke, tak campur dengan liur kita telan, batal lah. Tapi kalau tak hancur, sekadar kita kunyah, tak masuk zat ain luban tu dalam perut, tak batal. Dia tidak ada rasa. Dan sebab dia tu memberi rasa dahaga pada kita. Wa zawqut ta'am, sunat juga tinggalkan rasa makanan. Malah makruh kalau kita rasa makanan jika dibimbingi masuknya sesuatu ke dalam jauf. Na'am in ihtaja ila madghi nahwi khubzin li tiflin laysa lahu ma yaqumu bihi aw li tahniki lam yukrah. Benar, kalau kita perlu untuk mengunyah, seperti mengunyah roti untuk anak kita, dan tidak ada orang lain dah boleh tolong ngunyah untuk anak kita, tak, waktu tu tak ada masalah untuk kita kunyah dan bagi dia makan. Budak kecil mana boleh nak makan benda-benda keras, jadi kita tolong kunyah, waktu kita pun bagi dia makan. Cuma jangan telan lah apa yang telah kita kunyah tu, basuh balik mulut. Tak, jangan telan baki-baki yang ada dalam mulut tu. Ataupun nak tahnik, tak ada orang boleh tahnik, kita tahnik dia. Cuma itu ulang, jangan kita telan. Contoh nak tahnik dengan kurma, jadi kurma tu ada rasa manis tu, tak, jangan telan rasa manis tu. Lepas kita ambil, kita tahnik anak, kamu waktu buang sakit-baki yang ada dalam mulut. Wal qublah, begitu juga sunat kita tinggalkan qublah, cium, sama ada cium di mulut ataupun selain daripada mulut. Begitu juga sunat tinggalkan lams, pegang, raba. Sekalipun tidak makruh. Contohnya kita tidak takut keluar air mani, hukumnya tidak makruh. Hukum qublah, hukum menyentuh, meraba ni, tak, kalau tidak takut keluar air mani maka tidak makruh. Sekalipun tidak makruh, sunat kita tinggal, jangan buat. Wa tahrumu in khashiya minhal inzal, haram sekalipun ke atas orang tua kalau cium, pegang-pegang itu tak dibimbangi keluarnya air mani ataupun mengundang kepada jimak walaupun tak keluar air mani.
Waktu tu haram. Kalau kita pegang, kita takut menyumbang kepada jimuk ataupun menyebabkan keluar air mani, kita boleh rasalah macam mana air mani nak terkeluar tu. Dia kalau takut keluar air mani, bimbang keluar air mani, jadi jangan apa tu, cium-cium, kena haram. Okey, hukum haram cium tu pula pada puasa Ramadan sahaja, puasa fardu, bukan puasa Ramadan, tak puasa fardu sama ada Ramadan ataupun nazar ataupun kafarah dan selainnya. Adapun puasa sunat maka tidak ada masalah. Kita nak bercium ke apa tidak ada masalah, sebab puasa sunat tidak wajib kita sempurnakan sampai habis. Wa yukrah as-siwak ba'da zawal, makruh bagi orang yang berpuasa walaupun puasa sunat bersiwak selepas daripada gelincir matahari sampai ke maghrib. Sekalipun mulut dia tu berubah bau disebabkan tidur, bukan disebabkan puasa. Sekalipun begitu, menurut Imam Ibn Hajar, tak makruh juga dia bersiwak selepas daripada zawal. Sebab dalam sebuah hadis sebut apa, la khulufu fami saimi yaumal qiyamati atyabu indallahi min rihal misk. Bau mulut orang yang berpuasa di hari kiamat lebih wangi, lebih molek di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi bila molek ditutup untuk kita kekalkan bau tu. Tu. Okey. Cumanya kita kata dalam mazhab Syafi'i sunat makruh bersugi itu selepas daripada zawal. Sebab apa kita tidak sebut makruh start daripada lepas subuh lagi? Kerana biasanya bau busuk disebabkan berpuasa bermula bau busuk mulut puncanya ialah puasa bermula lepas zuhur. Adapun sebelum zuhur bau busuk mulut itu berpunca daripada apa? Athar at-ta'am. Okey. Cuma kena ingatlah tadi kita sebut, Imam Ibn Hajar sebut, tak, sekalipun bau mulut itu disebabkan tidur ataupun disebabkan asar ta'am, mutlaqan ala kulli hal tetap makruh kita hilangkan bau tu selepas daripada zuhur. Okey. Bau wangi mulut tu, Ibnu Abdul Salam sebut bau wangi tu di akhirat lah. Sebab tu kalau di dunia orang berpuasa dah bagi bau mulut dia kat kita pun lari sebab berbau busuk. Tak. Ibnu Salah sebut tak, bau wangi tu di dunia. Bau wangi tu di dunia. Boleh jadi di dunia, iaitu di sisi malaikat. Sebab kita bau mulut orang busuk ketika mana berpuasa. Jadi Ibnu Abdul Salam sebut bau wangi di akhirat. Ibnu Salah sebut bau wangi di dunia. Masing-masing tulis kitab Ra' sesama mereka. Imam Ibn Hajar himpunkan dua pendapat ni. Dia kata tak ada masalah, bau wangi itu di dunia dan di akhirat. Di akhirat di sisi Allah Ta'ala jelas lah, memang realiti akan diwangikan mulut kita di akhirat kelak disebabkan kita puasa. Tak, adapun di dunia ini wangi itu di sisi malaikat, di sisi Allah Ta'ala. Adapun di sisi manusia kekal berbau, bau tidak elok. Kalau ada orang lain hilangkan bau busuk yang ada pada mulut kita, hukumnya haram. Kalau tanpa izin kita tengah tidur, bini kita gosok gigi kita, ataupun orang pegang kita, dia gosok gigi kita atas nama paksaan, haram. Sebab dia menghilangkan satu perkara yang fadilah ke atas diri kita. Tak, hukumnya haram. Ayustahabu fi Ramadan atau tawsi'atu 'ala al-'iyal. Sunat juga pada bulan Ramadan ni kita berluas-luas ke atas orang yang kita tanggung, ke atas bini kita, ke atas anak kita. Tak, kita pemurah ke atas mereka, perbuatan kita pun baik dengan mereka, ucapan-ucapan kita dengan mereka pun ucapan-ucapan yang baik. Wal ihsan, buat kebaikan jugalah. Ilal arham, kepada arham. Wal jiran, wa iktharus sadaqah, juga banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah ini maksudnya bulan lain kita banyakkan sedekah juga, cuma bulan Ramadan ni lebih-lebih lagi. Bukan maknanya kita bulan lain tak sedekah, tunggu bulan Ramadan baru sedekah. Tak, itu bukan maksud dia. Walau bijami'i malihi in kana yasbiru 'ala al-idaqati wal aw lahu
hirfah yastaghni anha. Walaupun sedekah dengan semua harta kita. Sunat. Kalau kita sabar untuk hidup dalam keadaan kesempitan. Jadi kita banyak duit, kita sedekah habis kat orang. Duit yang kita ada tu cukup-cukup makan. Kalau kita sabar, sunat kita buat lagu tu. Ataupun kita memang dah ada kerja yang boleh cover harian kita. Lebih semua kita bagi orang. Tu. Tapi kalau kita jenis tak sabar, ataupun bini kita tak sabar, ataupun anak-anak kita duduk bising tak, maka kita sedekah sekadarnya sahaja dan baki tu untuk family kita. Okey. Wa iksa wa tilawah wal mudarasah, sunat kita banyakkan baca Quran. Cuma jangan banyak tu baca sampai tak jelas. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar macam dalam YouTube semayang. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar pun berapa dia baca tak tahu. Bukan tu maksud dia. Baca Quran, perbanyakkan, cuma baca dalam keadaan difahami, molek, dihayati. Wal mudarasah, sunat juga mudarasah. Apa mudarasah? Kita baca satu muka surat, kawan tu dengar, lepas tu kawan tu ulang balik apa yang kita baca. Lepas tu dia baca muka surat lain, tak, kita dengar, lepas tu kita ulang balik apa yang telah dia baca. Itu mudarasah. Baca tengok Quran ataupun baca dalam keadaan tidak tengok Quran, mana yang afdal? Wa tilawatu fil mushaf afdal illa in hasalat faidatun biha an dhahri qalbin lam tahsul biha min al mushaf ka khushu'in wa taqwiyati hifdhin. Asal hukum baca tengok Quran lebih molek, lebih afdal. Sebab pahala baca satu hal, pahala tengok tu lain pula. Jadi banyak pahala yang kita dapat. Kecualilah kalau kita baca dalam keadaan menghafaz itu, yakni tidak tengok Quran itu, mendatangkan faedah lain. Yang faedah tu kita tidak dapat kalau kita tengok Quran. Contoh orang hafiz, ada ulang-ulang, lepas tu dia baca tanpa tengok Quran, jadi makin kuat hafazannya. Ketika itu baca dalam salat ataupun baca luar salat dalam keadaan tidak tengok Quran, ataupun khusyuk lebih berbanding kalau tengok Quran mungkin lengguk-lengguk lagu tu. Tak, jadi tak khusyuk. Jadi dia baca dalam keadaan tidak tengok Quran untuk dapatkan khusyuk. Okey. Wal i'tikaf, sunat juga i'tikaf. I'tikaf akan datang bab yang khusus bagi bab i'tikaf. Terutamanya pada malam 10 yang terakhir. Kerana apa? Wa fiha Lailatul Qadar. Dalam 10 malam terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bila berlaku? Ulama kita ada 40 qaul pendapat. Ada kata malam 19, ada kata malam 17, ada kata malam 15, ada kata seluruh Ramadan tiap-tiap hari, tiap-tiap malam tu Lailatul Qadar. Ada kata setahun, setiap malam daripada setahun tu dah Lailatul Qadar berlaku. Ada 40 qaul. Imam Syafi'i secara khusus mengatakan malam 21 ataupun malam 23. Semua yang dipegang oleh jumhur ialah 20 tu 27. Okay, kalau kita dapat bulan Ramadan itu, sunat kita diamkan, jangan beritahu orang. Yang kita bagi tahu orang, supaya orang lain kekal beribadat lah. Kan dia tahu malam Ramadan telah berlalu, biarlah, malas nak beribadat tak. Kalau beribadat pun tak dapat dah malam Ramadan, malam-malam Lailatul Qadar tak. Jadi bila kita dapat malam Lailatul Qadar, kita diamkan, jangan beritahu orang. Okey, bolehlah baca kat situ tu perbahasan dia. Dia ada tanda, ada alamat, alamat-alamat yang menunjukkan malam itu malam Lailatul Qadar. Sebahagian wali dia boleh tengok, mungkin pokok kelapa sujud tak, ataupun tengah benderang di luar rumah dia. Tanda-tanda tertentulah yang yukhaliful adat, yang para wali boleh tengok. Yang kita orang biasa ni boleh tahu malam tu malam Lailatul Qadar. Malam tu mu'tadilah, tidak panas sangat, tidak sejuk sangat, sederhana, comel malam tu, udara molek je. Lepas tu pagi esok tu tak, matahari terbit dengan apa tu, dengan apa tu, watatlu syamsu yaumiha bayda, matahari terbit dalam keadaan terang. Cuma tidak ada banyak pancaran, sinaran itu tidak terlalu kuat.
Sebab apa? Sinaran matahari ditutup oleh sinaran cahaya malaikat yang naik turun daripada langit ke bumi. Dan beramal pada malam tu lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Okey. Wa yaqulu nadban. Kalau kita jumpa malam tu ataupun bukan malam tu sahajalah, tiap-tiap malam Ramadan sunat kita baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab Nabi suruh Sayyidatuna Aisyah baca doa ni kalau jumpa malam Lailatul Qadar. Jadi kita tak tahu bila Lailatul Qadar tu, jadi kita baca setiap malam. Wa yaqtumuha, sunat kita diamkan. Kalau orang tu tahu malam tu Lailatul Qadar, diam, jangan beritahu orang lain. Sebab bila dia tahu malam tu Lailatul Qadar, itu satu karamah bagi dia. Bila karamah ni ittifaq ahli tariq, sunat diam, jangan beritahu orang karamah. Kecuali kalau ada gharat syar'i. Wa yuhyiha wa yuhyi yawmaha kalailatiha, hidupkan malam Lailatul Qadar dan juga pagi Lailatul Qadar dengan ibadat, dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh dan sebagainya. Wa yahrumul wisal fi shaum, haram wisal. Apa wisal? Wisal ialah puasa 2 hari berturut-turut tanpa makan satu perkara yang membatalkan puasa. Haram. Sama ada Ramadan ataupun puasa wajib yang lain ataupun puasa sunat. Haram wisal. Haram wisal 2 hari ke atas, tak boleh, haram. Tak. Sekalipun badan tak lemah, dia puasa sehari, lepas habis puasa tu tak buka apa, tapi badan kuat, mana nak puasa terus esok hari tu tanpa makan boleh, haram. Sebab tu kalau seseorang tu dekat-dekat maghrib tu lupa, bila lupa dia makan, kenyang perut, batal tak puasa dia? Tak batal. Tak. Okey. Masuk maghrib, tak. Dia pun tak makan, lepas tu terus sambung puasanya esok. Itu dianggap wisal juga, haram juga tu. Tu dianggap sebagai haram juga, sekalipun badan dia tak lemah. Jadi kalau puasa 2 hari berturut-turut tanpa makan sesuatu yang membatalkan puasa, itu dipanggil wisal, hukumnya haram. Nabi tidak ada masalah, umatnya tidak boleh. Okay, kalau hari tidak puasa, kita tak nak makan, tak ada masalah. Kalau hari tidak puasa, bulan Syawal 2 hari tak nak makan, 3 hari tak nak makan, kalau tidak beri mudarat pada badan, tak ada masalah, tak nak makan. Tapi kalau bulan puasa, tak nak makan 2 hari atas nama wisal, hukumnya haram. Okey. Boleh okey. Dia puasa sehari. Lepas habis puasa tu, untuk ternafinya wisal, dia mesti makan satu perkara yang perkara tu jenis dia menguatkan badan. Contoh nasi, roti, kuih. Tak boleh dia makan satu perkara ataupun dia batalkan puasa dia dengan perkara yang tidak menguatkan badan. Contoh dia keluarkan kahak dekat hangkota zahir, betul telan balik, batal puasa. Tu dia anggap sebagai wisal juga. Kalau dia terus sambung tanpa dia makan nasi, ataupun dia berbuka dengan jimat, terus sambung puasa esok hari, hukumnya haram, kekal wisal. Mesti dia makan satu perkara yang perkara tu jenisnya min sya'ni an yuqawwi al-badan. Min sya'ni an yuqawwi al-badan. Qasim simatin la nahwi jima'. Selesai kat situ. Sambung sikit lagi. Mengenai kafarah. Okey. Okey, mereka yang membatalkan puasa Ramadan dengan jima' pada siang bulan Ramadan, ke atasnya 5 perkara. Pertama, dapat dosa. Kedua, dia kena qada secara segera puasa tu. Maknanya 2 Syawal kena qada dah. Dia tangguh 3 Syawal, 4 Syawal, setiap kali dia tangguh dia berdosa. Yang ketiga, dia kena bayar kafarah. Yang keempat, dia kena ta'zir kalau dia tidak bertaubat. Yang kelima, dia kena imsak. Imsak tu maknanya kalau dia bersetubuh pada pukul 8 pagi, batallah puasanya. Lepas bersetubuh tu sampai ke maghrib, dia kena menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti jimat kali kedua. Dia jimat kali kedua haram. Jimat kali ketiga haram, walaupun puasa dah batal. Ataupun dia makan, dia minum lepas tubuh, haram. Kena imsak. Buat diri itu macam orang yang sedang berpuasa betul-betul. Itu 5 perkara yang wajib, ataupun yang
apa terkenalah ke atas orang yang membatalkan puasa dengan jima' pada siang bulan Ramadan. Kita baca kitab. Wa tajibul kafaratu ala man afsada shauma yaumin min Ramadan bil jima' walau fi duburin aw bahimatin la 'ala al mar'ati wala 'ala man jama'a nasiyan aw mukrahan. Wajib kafarah ke atas mereka yang membatalkan puasa. Batalkan puasa kat sini sama ada dia dah start puasa lepas tu dia jima', maka batal puasanya. Ataupun sebelum subuh dia dah start jima'. Masuk subuh dalam keadaan dia sedang berjima'. Ketika itu puasanya tidak dimulakan lagi pun. Malah kita tak kata dia tu dah mula puasa kemudian batal dengan jima', tak. Bila mana dia awal subuh tu dia dalam keadaan sedang jima', maka kita tak kata pun dia dah bermula puasa, dia dah mulakan puasa, tak. Jadi dua-dua keadaan tu dianggap sebagai membatalkan puasa. Sama ada sedang berpuasa kemudian batal dengan jima' ataupun memang dia bersetubuh pada awal subuh. Maknanya masuk subuh dalam keadaan dia sedang berjima'. Jadi tidak dikatakan sebagai batal. Batal ni mesti sah dulu baru batal. Ni bukan batal, ni tidak dikira daripada awal lagi puasanya. Kekal dikatakan sebagai afsada sauman dan wajib kafarah. Tajibul kafaratu ala man afsada sauma yaumin. Min Ramadan bil jima'. Dengan jima'. Dengan jima'. Okey. Walau fi duburin, walaupun jima' tu pada dubur. Tak sama ada dubur lelaki ataupun dubur perempuan, sama ada yang hidup ataupun yang mati. Au bahimatin, ataupun jima' pada dubur ataupun kemaluan depan bagi binatang. Dinamakan sebagai jima' juga, wajib kafarah. La 'alal mar'ah, tidak wajib kafarah ke atas mar'ah. Begitu juga ke atas rajul yang disetubuhi. Tu. Sebab apa tak wajib kafarah ke atas perempuan ataupun ke atas lelaki yang disetubuhi? Kerana perempuan itu batal puasanya bukan dengan cara jima', malah dengan masuknya sesuatu ke dalam faraj dia. Bila masuk sebahagian kepala zakar dalam faraj, dah batal dah puasanya. Bila dah batal puasa, barulah sempurna masuknya kepala zakar dan dinamakan sebagai jima'. Jadi perempuan tu batal dengan cara masuknya sesuatu ke dalam rongga dia, bukan dengan cara jima'. Jadi tak wajib kafarah. Begitu juga laki. Laki yang disetubuhi ikut dubur. Malah wa in fasada shaumuhuma bil jima'. Malah kalau batal puasa perempuan itu dengan jima' sekalipun, lelaki yang disetubuhi itu batal dengan jima' sekalipun, maka kekal tak wajib kafarah. Kekal tak wajib kafarah. Contohnya perempuan tu sedang tidur. Laki datang setubuhi dia. Suami dia. Bila dah setubuhi, bila masuk sebahagian kepala zakar, batal tak puasa perempuan tu? Tak batal. Sebab apa tak batal? Bukan dia nak jima', tak sedar. Jadi tak batal. Bila dah masuk kemaluan molek lengkap kepala zakar dalam kemaluan perempuan tu baru sedar. Bila dia sedar, dia tengok suami dia. Handsome pula abang aku hari ni. Dia pun abang selalu jadi dia terus bersetubuh. Jadi perempuan tu batal puasa dengan jima', bukan batal puasa dengan masuknya sesuatu ke dalam farajnya. Kekal kita sebut tak wajib kafarah ke atas dirinya. Sebab dalam hadis Nabi suruh lelaki yang setubuh tu bayar kafarah, bukan perempuan. Boleh? Okey. Sebab apa tadi? Perempuan tak wajib bayar kafarah sebab dalam hadis Nabi suruh lelaki yang berjima' itu yang kena bayar kafarah. Kalau perempuan kena bayar, sudah tentu Nabi akan terang waktu itu juga. Tapi Nabi tak terang. Itu dalil kepada yang kena bayar kafarah hanya lelaki. Kemudian dalil lain ialah inilah ghurmun mali, denda berbentuk harta yang berkait dengan jima'. Bila denda berbentuk harta yang berkait dengan jima', maka yang kena bayar ialah lelaki. Seperti mana mahar. Mahar lelaki setubuh.
Jadi ghurm dia berbentuk mali yang ta'allaq bil jima', tak bil budha'. Tak, maka yang kena bayar mahar lelaki. Kat sini pun sama. Ghurmun mali ta'allaq bil jima', maka yang kena bayar ialah lelaki bukan perempuan. Okey, kalau perempuan tu yang naik atas lelaki. Lelaki tu duduk tidur ke apa, perempuan tu naik. Tak kekal tak wajib kafarah ke atas perempuan. Sebab kita sebut dah tadi, perempuan memang tak wajib kafarah. Lelaki wajib kafarah tak? Lelaki tak wajib kafarah juga sebab tidak ada perbuatan daripada lelaki tu. Bukan dia nak orang lain yang naik ke atas badan dia. Tak. Melainkan kalau dia sedar daripada tidur, dia pun go'an lah. Kalau go'an tu kena bayar lah kafarah. Sebab batal puasa dengan jima'. Wala ala man jama'a nasiyan atau mukrahan. Juga tidak wajib kafarah ke atas mereka yang bersetubuh dalam keadaan lupa. Tak sedar itu bulan Ramadan, ataupun tak tahu hukum jima' pada siang bulan Ramadan ni haram. Kerana apa? Dia jahil. Jahilnya punca daripada jauh daripada ulama ataupun baru peluk Islam. Tak? Itu. Maka juga tak wajib kafarah. Sebab puasa mereka tak batal pun. Masa siapa yang jima' sebab lupa, sebab jahil hukum, tak batal pun puasa. Atau mukrahan ataupun dipaksa, juga tak batal puasa. Bila tak batal puasa, maka tak wajib kafarah. Sebab kita sebut sesiapa yang batalkan puasa. Kawan ni tak batal pun puasa walaupun berjima' tak batal puasa. Sebab apa? Sebab terlupa, tak? Sebab jahil hukum, sebab mukrah. Okey. Walau alima tahrimal jima' wa jahilal kafarah tapi wajabat qat'an. Kalau seseorang tu tahu hukum jima' tu haram, tapi dia tak tahulah pula kalau jima' tu wajib kafarah. So dia jima'. Bila dah jima' kita sebut puasa batal, wajib kafarah juga. Sebab apa? Sebab kalau kamu dah tahu hukumnya haram setubuh pada siang bulan Ramadan, patutnya kamu tak buat. Kamu tahu kena kafarah ke, kamu tak tahu kena kafarah ke. Bila kamu tahu hukumnya haram, patutnya kamu tak buat. Kamu buat juga, maka kami wajibkan kat atas kamu apa dia? Kafarah. Taghlidan alaihi lah. Wala ala man afsada sauma ghaira Ramadan. Begitu juga tidak wajib kafarah ke atas mereka yang batalkan puasa selain daripada bulan Ramadan. Walaupun qada Ramadan. Dia qada Ramadan, tak, masa dia qada tu dia batalkan puasa dengan jima'. Tak wajib kafarah. Wajib kafarah kalau bulan Ramadan ada jima' pada siang bulan Ramadan, baru wajib kafarah. Begitu juga tidak wajib kafarah kalau dia batalkan selain daripada puasa. Contoh dia batalkan iktikaf, kena kafarah. Dia batalkan iktikaf dia dengan cara jima', tak wajib kafarah. Dia batalkan apa lagi? Dengan cara jima', tak wajib kafarah. Yang kafarah ialah mereka yang batalkan puasa siang bulan Ramadan. Begitu juga tidak wajib kafarah ke atas mereka yang batalkan puasa orang lain. Contohnya dia musafir ataupun dia tak puasa sebab sakit. Bini dia puasa, jadi dia jima' bini dia. Bila dia jima' bini dia tu, tak, siapa yang batal puasa? Dia batalkan puasa orang lain. Dia tak batal lah sebab dia memang tak puasa. Tak puasa sebab sakit ataupun sebab dia musafir, jadi dia tak berpuasa. Dia jima', dia batalkan puasa orang lain. Bila batalkan puasa orang lain juga tidak wajib kafarah. Perempuan tu wajib kafarah? Juga tidaklah. Okey, baca terus, ada masalah. Wala ala man aftara bighairi jima'. Begitu juga tak wajib kafarah bagi mereka yang batalkan puasa Ramadan dengan cara bukan jima'. Contoh istimna', onani. Walaupun lepas onani itu dia bersetubuh, yang penting batal puasa dengan cara istimna', bukan dengan bersetubuh. Tak wajib kafarah. Li'anal jima' aghlad, sebab jima' ni lebih
lebih teruk, maka tidak boleh dikiaskan perkara lain ke atasnya. Jadinya jima' sahaja yang wajib kafarah. Begitu juga tidak wajib kafarah bagi mereka yang batalkan puasa dengan jima' dan juga selain daripada jima'. Contoh, dia jima' dalam masa yang sama, saat yang sama dia makan. Jadi puasanya batal disebabkan jima' dan makan. Sebab jima' dan makan berlaku serentak. Ketika itu bertembung al-muqtadi kepada kafarah dan juga al-mani' kepada kafarah. Batal dengan jima' kena kafarah, tapi batal dengan makan tak kena kafarah. Jadi ada muqtadi lil kafarah, ada al-mani' lil kafarah. Bila bertembung muqtadi dengan mani' kita dahulukan al-mani'. Al-mani'. Okey. Lakin antum baca sendiri. Wala ala al-musafir wal marid. Juga tidak wajib kafarah ke atas orang yang musafir dan juga orang sakit. Yang bersetubuh tak. Inzana ya. Okey. Baca dulu. Wala ala al-musafir wal marid. Begitu juga tidak wajib kafarah ke atas orang yang musafir dan juga orang yang sakit yang bersetubuh dengan niat tarakhus. Dia sakit, dia boleh berbuka. Jadi dia berbuka tak dengan niat untuk mengambil keringanan daripada syarak. Syarak izinkan aku untuk berbuka, jadi aku nak berbuka. Dia tengok atas meja tak ada benda nak makan, dia tengok bini ada depan, dia jima' dengan bini dia. Dah berbuka dengan bini. Tak wajib bayar kafarah juga. Begitu juga musafir. Tengah-tengah safar tu tengok bini, comel weh. Dia berhenti hotel mana-mana, Oyo ke, tak hotel mana-mana berhenti hak murah-murah sikit. Ada jima' dengan bini dia dulu. Tak, boleh. Sebab memang musafir diizinkan untuk berbuka, tapi mesti dia niat ambil keringanan daripada syarak. Niyatut tarakhus. Wala 'alal musafiri wal maridi wa in zanaya. Tidak wajib kafarah ke atas orang yang musafir, orang yang sakit kalau bersetubuh, sekalipun bersetubuh dengan cara berzina. Sekalipun bersetubuh dengan cara berzina. Tu. Berzina tu berdosa. Jangan kata tak berdosa pula. Berzina tu berdosa. Cuma bila musafir ataupun orang sakit tu bersetubuh dengan cara berzina, wajib kafarah ke tidak? Tidak. Berdosa ke tidak? Berdosa. Begitu. Okey. Perbahasan ni sebenarnya kita dah bincang luas. Kita dah sebut 12 syarat untuk wajib kafarah dalam matan Safinatul Najah. Boleh rujuk sanalah. Ataupun apa yang kita sebut ni kalau dibilang satu persatu cukuplah syarat tu insya-Allah. Wala 'ala man dhanna annahu lailun fatabayyana naharan. Juga tidak wajib kafarah ke atas mereka yang zan, yang sangka malam masih wujud. Malam masih ada. Tak, jadi dia pun setubuh dengan bini dia. Sedar-sedar tengok jam, dah pukul 9 pagi dah. Rupanya jam yang dia tengok salah. Tak. Mula-mula tengok pukul contohlah 3 pagi. Jadi malam masih ada. Lepas bersetubuh tengok jam, rupanya dah pukul 10 pagi, 9 pagi. La ibrata bidzanni al-bayyin khata'uh. Maka ketika itu kita sebut puasanya batal, wajib imsak, cuma tak wajib untuk dia bayar kafarah. Begitu juga tak wajib kafarah ke atas mereka yang zan maksudnya malam. Dia tunggu daripada pagi, bila nak buka. Tak, dekat-dekat maghrib tu dengar azan dah ni. 2-3 masjid dah azan. Tak, jadi zannya masuk waktu dah lah. Dia pun setubuh bini dulu. Sebelum makan dia setubuh bini dulu. Lepas setubuh tu, tak, rupanya orang yang azan tu tersilap. Boleh jadilah 3 masjid tu silap tengok jam. Jadi azan awal lah dalam setengah jam ke. Tak. Jadi sangkaan ataupun zan dia tadi salah. Kita sebut kekal tak wajib kafarah walaupun dah terbatal dengan jima'. Ataupun orang tu makan. Bila dia makan nasi, dia makan secara terlupa. Sepatut tak batal tapi dia sangka batal. Dia sangka batal, dia kata alang-alang batal, baik aku jima' bini aku. Dia jima' bini dia. Tak. Juga tak wajib kafarah. Sedangkan dia batal dengan jima' tu. Bukan batal dengan makan, sebab tadi dia makan secara terlupa. Kita tak boleh hukum sebagai batal. Tak.
Lepas itu dia jima' pula. Atas sangkaan puasa dia dah batal disebabkan makan secara terlupa. Kita sebut walaupun puasa kamu terbatal dengan cara jima' itu tak wajib juga bayar kafarah. Laju cakap dah. Selesai kat situ. Walau ra'a hilal Ramadan lazimahu shaumuhu wa in lam tuqbal syahadatuhu. Kalau orang tengok anak bulan, orang tu fasik. Tapi orang tu fasik, orang tu fasik. Dia tengok anak bulan. Kita sebut wajib dia puasa tak? Wajib dia puasa walaupun dia fasik. Seorang-seorang lah puasa. Bila kita sebut wajib dia puasa, maka kalau dia batalkan hari itu dengan jima', wajib kafarah juga. Walaupun orang lain tak puasa lagi. Begitu juga kalau dia beritahu orang lain, dia beritahu Zaid pun percaya apa yang dia cakap. Tak, tiba-tiba Zaid batalkan puasa dengan cara jima'. Tak, pada hari yang dia yang Zaid dan juga orang yang beritahu nampak anak bulan tu sahaja puasa, dua orang tu sahaja puasa. Tak, Zaid juga wajib bayar kafarah sebab batalkan puasa dengan jima'. Duk kafarah benda berkafarah. Kafarah kat sini ialah itqu raqabah, bebaskan seorang hamba mukminah, hamba yang beriman. Mukminah tu bukan mesti perempuan. Mukminah tu sifat bagi raqabah. Dia raqabah mukminah. Dia sama ada lelaki ataupun perempuan, mukminah ataupun mukminah. Tu. Yang raqabah tu mesti 100% hamba. Tak boleh yang mustawladah, tak boleh yang mukatabah, tak boleh. Mukminah. Okey, selesai. Salimati minal uyub, kena selamat daripada aib-aib yang menyebabkan dia tak boleh bekerja. Bila kita sebut lagu tu, maka terkeluarlah daripadanya orang gila. Tak boleh nak bayar kafarah, kita bebaskan orang gila ataupun orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, orang yang terputus khinsir dan juga binsir. Khinsir binsir ni, dua ni terputus. Tak, dua ni terputus pada jari yang sama. Tak, pada tangan yang sama. Ni terputus dua ni. Terputus dua ni, yang dua ni. Tak boleh kita bebaskan hamba seperti itu. Ataupun terputus ibham. Ni hilang ibu jari ni, puaslah nak makan, nak buat kerja. Sababah ataupun terputus sababah, ataupun terputus wusta, jari tengah ni. Ataupun unmulah. Unmulah ni. Setiap jari tu ada 3 unmulah. Kecuali ibu jari ada 2 unmulah sahaja. Kalau dua unmulah hilang daripada sababah ataupun wusta, juga tak boleh kita bebaskan atas nama kafarah, tak boleh. Ataupun 1 unmulah daripada ibham, juga orang lagu tu, hamba lagu tu tak boleh kita bebaskan atas nama kafarah. Okey, selesai kat situ. Fa illam yajid, kalau tak jumpa hamba macam ni lah, mana ada hamba dah. Tak. Ataupun ada hamba. Ada hamba tapi dia perlukan hamba tu. Dia perlukan hamba tu. Sebab dia tu jenis orang yang ada pangkat. Tak. Jadi perlu kepada hamba lah untuk khidmat dia. Kalau tidak ada hamba, menyebabkan masyaqqah yang syadidah la tuhtamal, maka dia kekalkan hamba dengan dia. Ketika itu walaupun dia ada hamba, dia anggap sebagai tidak ada hamba. Ataupun dia ada hamba, cuma hamba tu nak dijual untuk dapatkan makanan untuk diri dia ataupun anak-anak dia. Kalau tak jual hamba tu, tak dibebaskan atas nama kafarah, tak ada benda nak makan dah lah. Tak boleh nak cover umur al-ghalib. Tak boleh nak cover umur al-ghalib dia. Siapa umur 60 tahun lah. Tak boleh nak cover. Ketika itu juga dianggap sebagai tidak ada hamba, walaupun di sisinya ada hamba. Kalau tidak ada hamba, mudahnya bab hamba ni sebab ini tak ada. Kita berpindah kepada nombor 2. Selagi mana mampu nombor 1, tak boleh pindah nombor 2. Okey, shama syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ni bulan Islam. Okey, kalau start awal bulan, selesailah. Contoh bulan pertama tu Muharram 29. Muharram Safar 30. Boleh, tidak ada masalah walaupun 29 hari atau 30 hari bulan kedua. Ataupun 30 hari 30 hari, ataupun 29 tidak ada masalah belaka. Dah memadai untuk dikatakan 2 bulan. Tapi kalau dia puasa pada tengah bulan, tak, contoh 15 Muharram dia puasa. Bulan tu ada dalam 29 hari sahaja. Jadi bila dia start 15 sampai ke 29 hari baru dapat 14 hari.
Tak, ataupun dia puasa 16 lah. Puasa 16 sampai ke 29 baru dapat 14 hari dia puasa. Okey, 14 hari dia puasa. Safar dia puasa penuh. Sama ada 30 hari ke 29 hari ke, yang penting dia puasa penuh, dia anggap 1 bulan. Tak. Okey. Cukup tak 2 bulan dia puasa? Tak, dia baru puasa 1 bulan setengah. Setengah tu berapa? 14 hari. Okey, kita nak cover dengan bulan ketiga ni berapa hari? Kita cover dengan bulan ketiga dengan cukupkan 30 hari. Maknanya tadi 14 hari puasa bulan pertama, kita cover dengan 16 hari pada bulan ketiga. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal dia kena puasa berturut-turut daripada awal sampai ke hari 16. Sebab 16 tambah 14 hari pertama 30. Begitu. Jadi siapa-siapa yang puasa pada pertengahan bulan, maka kalau awal bulan tu dia hanya puasa 10 hari, maka kena sempurnakan 20 hari dengan bulan ketiga. Kalau dia puasa 5 hari, kena sempurnakan 25 hari. Kalau dia puasa sehari, kena sempurnakan dengan 29 hari pada bulan ketiga. Mesti cukupkan juga 30 hari. Itu kalau dia puasa pada pertengahan bulan. Kalau terbatas sehari, dia puasa dah dalam 50 hari, tiba-tiba terbatas sehari, hari ke-51, walaupun terbatas sebab uzur, walaupun wajib dia berbuka sebab sakit, ketika itu kena ulang daripada awal balik. Kena mula dengan puasa hari yang pertama balik. Puaslah lagu tu. Okey, kalau dia puasa puasa dan 10 hari ataupun 30 hari, dia puasa dan 30 hari, tiba-tiba datang haid 7 hari, ataupun datang nifas 20 hari, 40 hari, ataupun gila 5 hari, ataupun pensan 15 hari. Adakah perkara-perkara yang saya sebut itu, haid, nifas, junun, gila, irmak, pensan, itu membatalkan berturut-turut? Kita sebut tidak. Sebab perkara ni tak boleh nak kontrol. Jadinya bila dia puasa 30 hari, datang haid 7 hari, lepas haid tu dia sambung hari ke-31. Hari ke-31. Okey. Melainkan kalau orang tu haid dia tu ada melainkan orang perempuan tu dia suci mungkin 3 bulan, 2 bulan, lepas tu baru datang haid. Jenis dia lagu tu. Sekali haid 7 hari, lepas tu suci pula 2 bulan. Lepas tu datang haid pula, suci pula 2 bulan. Ketika itu mesti dia puasa dalam 2 bulan yang tidak datang haid tu. Dalam 2 bulan yang dia tidak datang haid tu. Kalau dia puasa juga dalam bulan yang akan menyebabkan dia bertembung dengan haid, maka haid itu akan membatalkan tatabuk berturut-turut dan juga membatalkan puasa dia secara keseluruhan. Kena start daripada awal balik. Okey, puasa ni puasa wajib. Bila puasa wajib, maka dia wajib niat pada malam tu. Wajib niat pada waktu malam. Nak niat apa? Niat puasa bayar kafarah. Sekalipun dia tidak tentukan kafarah zihar ke kafarah jima' pada siang bulan Ramadan ke, tak tentukan, tidak ada masalah. Sekalipun dia tidak niat tatabuk berturut-turut, tidak ada masalah. Yang penting niat ta'yinkan kafarah sahaja. Walaupun tak sebut kafarah ni kafarah tu, tidak ada masalah. Kalau dia puasa 4 bulan, sedangkan ke atas dirinya ada 2 kafarah, dia kena cover kafarah membunuh dan juga kafarah zihar. Jadi 2 bulan dia puasa. Tapi bila dia puasa tu dia tidak tentukan hari ni 2 bulan pertama ni untuk zihar, 2 bulan terakhir untuk qatl, tidak ada masalah, memadai juga 4 bulan tu untuk cover 2 kafarah tu. Fa illam yaqdir, kalau tidak mampu apa? Tidak mampu puasa. Apa tak mampu puasa? Boleh jadi sebab terlalu tua. Doktor sebut tak boleh puasa kawan ni. Jimat boleh. Tak, puasa tak boleh kawan ni. Boleh jadi selepas Ramadan itu berlalu, dia datang satu sakit, ataupun dia datang umur yang terlalu tua, yang menyebabkan tak boleh puasa dah. Ataupun dia sakit, tak, yang menyebabkan tak boleh puasa 2 bulan berturut-turut. Ataupun kalau puasa 2 bulan berturut-turut menyebabkan sakit yang dia ada makin bertambah. Ataupun dia ada syahwat yang kuat sangat. Kamu suruh aku puasa 2 bulan, aku puasa sebulan pun tak gerak. 2 kali kan terjimuk pada siang bulan Ramadan. Dah. Tiba-tiba mari suruh aku puasa 2 bulan lagi, jam lah. Mana dia ada syahwat yang sangat kuat. Ketika itu syarat ra'i. Syarat kata kamu ni tak mampu ni, tak mampu puasa, boleh pindah nombor 3. Apa dia nombor 3? Fa illam yaqdir at'am. At'am maknanya malak, memberi milik. Walaupun tak sebut malak tukar, tak sebut lafaz aku bagi milik kepada kamu, tak ada masalah. Jadi kalau tak mampu yang pertama, pindah nombor 2. Tak mampu nombor 2, pindah nombor 3. Apa dia nombor 3? At'ama sittina miskinan, bagi milik
60 orang fakir miskin. Mesti 60 dan mesti fakir ataupun miskin. Tak boleh bagi seorang tapi bagi 60 cupok, tak boleh. Mesti 60 orang. Setiap orang tu satu cupok. Kullu wahidin muddan. Setiap orang tu satu cupok. Dan setiap cupok tu pula mesti cupok yang memadai untuk bayar fidyah. Untuk bayar fitrah. Okey. Dan memadai kalau contoh seseorang tu kena bayar kafarah jima', dia letak 60 cupok depan 60 orang fakir miskin. Lepas tu dia sebut malaktukum kadzalik, aku bagi 60 cupok ni kepada kamu semua. Dah memadai dah. Walaupun dia tak asing satu-satu. Ataupun dia sebut khudhuh, ambil lah. Dah memadai dah. Dan mesti dia niat lah ketika dia sebut khudhuh ataupun malaktukum kadzalik tu ataupun zalik tu, tak dia niat dalam hatinya ini untuk kafarah. Okey, kalau contoh Zaid dia berjima', jadi kena bayar kafarah. Tapi dia tak bayar kafarah, orang lain tolong bayar untuk dia. Dan dapat izin daripada dia. Contoh Muhammad bayarkan kafarah untuk Zaid dan Zaid izinkan untuk Muhammad bayar bagi pihak dia. Tak, Muhammad itu boleh bagi kafarah itu kepada Zaid. Nah Zaid satu cupok sebab kamu orang miskin. Siapa nak jima'? Zaid nak jima'. Jadi wajib kat atas Zaid, tapi orang lain tolong bayar. Lepas dapat izin Zaid, tidak ada masalah. Dan bayaran kafarah tu boleh bagi juga kepada si Zaid tu, yang mujami' tu lah. Wa yajuzu an yadfa'a limiskin muddain min kafaratain. Okey, kalau seseorang tu ada dua kafarah. Contoh dia jima' pada siang bulan Ramadan selama 2 hari. Jadi dua kafarah. Dia bagi 2 mud kepada satu orang, boleh? 1 mud untuk kafarah pertama, 1 mud lagi untuk kafarah kedua. Tak boleh kalau 2 mud untuk satu kafarah, tak boleh. Tapi kalau 2 mud untuk seorang dan 2 mud tu ialah untuk 2 kafarah, boleh. Boleh juga seseorang tu tak bagi 1 mud, satu mud bagi kat dia. Lepas bagi tu beli balik. Lepas tu ambil mud yang sama tu bagi miskin yang kedua. Lepas bagi miskin yang kedua, bayar duit kepada orang miskin kedua tu, ambil balik. Lepas tu dia bagi orang ketiga, lepas tu dia beli balik, orang keempat dia beli balik sampailah habis 60 orang fakir miskin. Juga memadai sebab dia dah bayar 60 mud. Walaupun daripada satu jenis mud je, satu mud je. Tapi dia bagi dia bayar kafarah, dia beli. Bayar kafarah, dia beli sampailah 60 orang. Cuma itu makruh lah. Makruh. Buat lagu tu makruh. Wa tasqutul kafaratu bituruwil al-jununi wal mauti fi asna'in nahar. Gugur kafarah bila mana datangnya gila ataupun mati pada asna'in nahar. Zaid bersetubuh pada siang bulan Ramadan pukul 8 pagi. Pukul 12 pagi dia gila. Ataupun pukul 12 pagi dia mati. Ketika itu kafarah gugur. Kafarah gugur ke atas dia. Kafarah gugur bagi pihak dia, mana dia tak perlu bayar kafarah lah. Sekalipun dia sengaja makan ubat gila ataupun sengaja bunuh diri, kekal gugur kafarahnya. Ataupun dia setubuh pada siang bulan Ramadan kat sini, kat negara Malaysia, lepas tu dia pindah pula ke tempat lain pada tengah hari yang sama, dan di tempat lain itu orang dah raya dah. Tak, ketika itu juga gugur kafarahnya sekalipun dia kembali balik ke negara dia pada hari yang sama. Dia saqitu la ya'ud, sebab bila kafarah dah jatuh tak boleh kembali semula lah. Okey, kalau seseorang tu jima' pada siang bulan Ramadan pada hari raya semula. Kalau seseorang tu jima' dengan bini dia pada hari raya, boleh, tidak ada masalah. Lepas jima' tu dia pergi ke tempat lain yang masih berpuasa, tempat tu, negara tu. Adakah wajib kafarah? Juga tidak wajib kafarah. Juga tidak wajib kafarah. La bil maradi was safar. Tidak gugur kafarah dengan cara marad ataupun safar. Dia setubuh dengan bini dia pukul 8 pagi. Tak wajib kafarah. Pukul 10 pagi dia musafir ke Kelantan. Kafarah tetap tidak gugur. Mana tetap dia wajib bayar kafarah. Dia setubuh dengan bini dia pukul 8. Pukul 10 pagi dia sakit. Tak. Kekal wajib bayar kafarah. Sakit dan juga safar tidak menggugurkan kafarah. Wala bil i'sar, kalau tak mampu. Tak nak puasa tak boleh. Nak bebas hamba tak ada.
nak puasa tak mampu, nak bayar kafarah 60 orang fakir miskin tak ada pitih. Tak, kekal tidak gugur kafarah, malah menjadi hutang di atas bahu dia. Tak. Okey, kalau dia mampu, dia wajib bayar kafarah. Contoh nanti dia dapat hamba seorang, kena bebaskan. Tak. Ataupun dia badan dah kuat, mampu puasa 2 bulan betul-betul kena puasa. Ataupun dia dapat duit, kena bagi hamba, bagi fakir miskin 60 orang. Okey, macam mana kalau dia tak mampu tiga-tiga benda tu, tiba-tiba dia mampu untuk bebas separuh hamba, adakah wajib bebas separuh hamba? Tak boleh. Bebas separuh hamba tak boleh. Syarat sebut satu hamba, kalau separuh tak boleh, tidak memadai. Ataupun dia mampu puasa sebulan, adakah boleh puasa sebulan, lepas tu nanti cover pula sebulan pada tahun-tahun yang lain ketika mana badan dia kuat? Juga tidak boleh. Berbeza kalau mud, kalau bagi makan fakir miskin, tak, dia tak mampu, lepas berlalu 2-3 bulan dia mampu pula untuk bagi fakir miskin mud, tak. Cuma dia mampu dalam bagi dalam 30 orang, 40 orang, dia kena bagi juga 30 orang, 40 orang tu. Nanti kalau mampu lagi barulah cukupkan baki, iaitu 20 orang yang lain. Walikulli yaumin yufsiduhu kafarah, dan setiap hari yang seseorang itu rosakkan dengan jima', maka wajib ke atasnya kafarah. Kalau 2 hari kantai dengan jima', 2 kafarah. 3 hari 3 kafarah. 4 hari 4 kafarah. 30 hari 30 kafarah. Kalau hari yang sama jima' 10 kali, kekal 1 kafarah sahaja. Sebab dia batalkan jima', sebab dia batalkan puasanya dengan 1 jima'. Jima' yang kedua tu, dia bersetubuh kali kedua tu, dalam keadaan dia dah tak puasa dah, dalam keadaan puasa dia dah batal dah. Jadi puasa tu tidak, jadi jima' yang kedua tidak membatalkan puasa yang dah batal. Yang puasa yang dah batal tidak boleh dibatalkan lagi. Boleh. Jadi kalau bersetubuh berbilang-bilang ataupun banyak kali pada hari yang sama, kekal kafarah tu 1. Tapi kalau hari ni setubuh, esok setubuh, lusa setubuh, tulat setubuh, tak, 30 hari bersetubuh, maka 30 kafarah kena bayar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.